أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Pada hari yang mulia untuk sama-sama kita menyelusuri kepada halaman 389. Semalam sudah pun kita melihat kepada babak bagaimana Nabi Musa berada di Madian dan akhirnya dalam keadaan keletihan, dalam serba kekurangan, Allah berikan pelbagai perkara selepas Nabi Musa membantu melakukan kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan kebaikan kerana Nabi Musa amat memerlukan, dan kita juga perlu berdoa dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Musa seperti mana kita baca semalam. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa Ustaz? Alhamdulillah, Safah khabar. Alhamdulillah ya, kita nak menyambung balik Ustaz ya. Betul. Alhamdulillah kisah semalam tu amat menarik sebenarnya. Betul. Ya. Penuh dengan seni ya, muamalah, dalam masa yang sama juga menjelaskan bagaimana kita memulakan 2022 ini Ustaz ya, dengan tahu kita ini fakir, kita ini amat memerlukan kepada khair, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama kita berdoa agar Allah berikan kepada kita lebih banyak lagi ilmu untuk kita bertambah kebaikan dan keberkatan. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita doa apa yang kita baca semalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita sama-sama lihat sinopsis bagi halaman 389. Pada ayat yang ke-29 hingga 32, kembalinya Nabi Musa ke Mesir bersama keluarga dan beliau dilantik menjadi nabi. Pada ayat 33 hingga 35, kenabian Harun dan pendustaan Firaun, perjuangan Nabi Musa pun bermula. Mari sama-sama kita baca ayat 29 hingga 31 untuk kita melihat babak seterusnya. Nabi Musa sudah habis kontrak bersama dengan majikannya, bapa mertua Nabi Shu'aib. Beliau meneruskan perjalanan musafir ke bumi Mesir bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita meneruskan lagi muka surat yang ke-389. Dan sudah pasti banyak nostalgia ataupun memori yang kita dapat kenang kembali bila kita belajar surah Nabi Allah Musa alaihissalam ini. Semalam ramai juga ada juga yang nakal-nakal sedikit ya di Facebook kita. Dia kata, oh Ustaz T-Shop tu dengan Ustaz Fas pencerahan tentang Nabi Musa ni mencerah tu jadi mengingati nostalgia zaman masa muda-muda dulu. Masa muda-muda. Sekarang pun muda lagi Ustaz Fas. Alhamdulillah ya, dan kita doakan kepada semua pasangan-pasangan yang bertemu ya atas tiket pernikahan itu diberikan barakah ya, dan dikumpulkan dalam kebaikan Ustaz ya, masya-Allah. Dengan satu lafaz itu jadi yang haram jadi halal ya, betul. Masya-Allah, yang keji jadi mulia masya-Allah dengan perkahwinan yang sah. Maka mungkin ada banyak pengajaran untuk kita ambil hari ini. Jom kita baca dulu Hijaz insya-Allah ayat 29 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 29 hingga 31 yang dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Terima kasih Ustaz ya. Kita menyambung kepada falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi ya anasa bin janibi turi nara. Kita melihat kepada ayat ini falamma qada maksudnya selesai Ustaz ya. Telah diselesaikan Nabi Musa kepada al-ajal, ketentuan sebagaimana telah dijanjikan baini wa bainik, iaitu sama ada 8 ataupun 10 tahun. Ada ulama menyatakan 10 tahun, ada yang kata mungkin kurang sedikit, tapi tidak dinyatakan di dalam al-Quran ini untuk kita tidaklah mementingkan 8 ataupun 10 tahun ya. Kalau kita kata 10 tahun itu dipilih oleh Nabi Musa, akhirnya nanti jadi wajib pula Ustaz ya, bahawa kalau katakan antara dua pilihan kena pilih yang lebih ya. Ataupun kalau 8 tahun pula kata apa pula masalah Nabi Musa ni tak nak kerja lebih, gaduh ke dengan bapa mertua contohnya kan. Jadi benda itu tidak perlu. Jadi dalam al-Quran tidak dispesifikkan berapa lama Nabi Musa menjelaskan kontraknya 8 ataupun 10 tahun. Tetapi apa yang menarik ialah wasara bi ahlihi ya, iaitu beliau berjalan di malam hari bersama ahli keluarganya. Perkataan sara ini Ustaz ya, maksudnya adalah berjalan dengan senang hati. Ya, jalan sara ya, ataupun isra asra sebagaimana di dalam surah al-Isra. Dan bila bercakap tentang wasara bi ahlihi, jalan dengan mudah, ini nak menceritakan bahawa Nabi Musa bila dah habis, ini Musa ya, belum jadi nabi lagi, Musa bersama ahli keluarganya bila nak beredar daripada rumah mertua tu dengan mudah. Poinnya apa Ustaz? Tak adalah pula bapa mertua cakap sampai hati nak meninggalkan ayahanda contohnya kan, ataupun mulalah adigan mak pula kata sampai hati kamu anak perempuan mak dah jaga bagi kamu berpuluh-puluh tahun, dengan suami kamu 10 tahun, kalau katakan 10 tahun tiba-tiba nak tinggalkan mak, tak ada ya. Di dalam perkataan wasara itu sendiri ada maksud bahawa mereka boleh bermusafir dengan cara yang mudah ya, dengan cara yang mudah. Dan bila mereka berjalan itu anasa min janibi turi nara,
Mereka melihat daripada jauh ada api, maka berkatalah Nabi Musa kepada ahli keluarganya, umkuthu, ya, sila duduk sekejap dekat sini, aku ada tengok api, la'alli, moga-moga aku akan dapat datangkannya dengan berita, ya, kerana mereka berjalan di tengah padang pasir. Sebagaimana kita maklum sebelum ini, Nabi Musa daripada Mesir ke Madian padang pasir, maka mereka patah balik itu dalam keadaan malam, gelap. Jadi menakutkan. Jadi harapnya bila nampak ada satu api tersebut dapat bawa khabar, mungkin ada orang yang boleh kita berborak ataupun dapat berita tertentu, au jadwatim minan nar, satu api yang boleh menyebabkan kita ini berdiam ataupun memanaskan badan, Ustaz, ya. Pasal malam sejuk, Ustaz, ya. Kita kalau dalam aircon pun kita menggigil macam tu, kan, susah kita nak fokus, apatah lagi kalau waktu malam perlu berjalan dalam kedinginan padang pasir. Pada ayat yang ke-30, falamma ataha, maka Nabi Musa pun pergi, ya, pergi ke tempat itu, maka diseru, nudiya min syati'il wadil aiman, ya, diseru daripada sebelah kanan bukit tersebut, lembah tersebut, ya, wadi, fil buqatil mubarak, iaitu sebidang tanah yang lapang, di tempat yang barakah itu ada pohon. Dan apakah yang diseru pada waktu itu? Nabi Musa mendengar, ya Musa inni anallahu rabbul alamin, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Amat menakutkan, Ustaz, ya. Di tengah-tengah tu mencari tu, tiba-tiba ada orang panggil nama kita, kan. Dahlah waktu hari itu dah kena panggil nama dah. Yang itu pasal nak suruh, nak dikatakan sebagai pembunuh. Kali ini dipanggil lagi, ya Musa. Ini amat menakutkan, ya, menakutkan. Tetapi apa yang berlaku ialah selepas itu terus dipendekkan dengan satu latihan yang kita sudah pun belajar daripada surah Taha, surah Asy-Syu'ara, surah-surah lain, bagaimana apa yang berlaku sebenarnya. Yang panggil itu adalah Allah, dan latihan menggunakan tongkat sebagai mukjizat itu berlaku pada ayat 31. Jadi dalam surah Al-Qasas ini, training Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ini dinyatakan secara pendek je, Ustaz. Tak panjang macam dalam surah-surah sebelum ini. Pasal dia setiap surah ini dia sampaikan dalam bentuk yang berbeza. Kalau kita, Ustaz, kalau pernah tengok Kung Fu Panda, kalau Ustaz pernah tengoklah, kan, dia ada 1 2 3, kan. Kalau yang ketiga itu dia flashback 2 atau 3 lah. Dia flashback balik pada Po the Panda ini, masa lahir dia. Sekejap. Dia yang siri pertama tu dia terus berlawan dengan apa? Ini cerita lah, Ustaz, ya. Tapi kaedah filem 1400 tahun yang dinyatakan dalam surah Al-Quran ini juga, ya, sebenarnya lebih awal lagi lah berbanding dengan Kung Fu Panda yang beberapa tahun yang lepas. Nak ceritanya apa? Pada siri kedua ketiga itu flashback balik kepada kelahiran Po the Panda. Kan? Kalau dalam surah Al-Qasas flashback balik kelahiran Nabi Musa, ya, masuk ke sungai, ya, sampai ke istana Firaun, kemudian pergi ke Madian. Al-Qasas adalah surah yang menyatakan profil Nabi Musa hampir lengkap. Cuma tak dinamakan kisah surah Musa sahaja, ya, pasal ada perkara-perkara lain yang ingin kita beri perhatian. Maka bila dah sampai di atas di tua itu, Allah perkenalkan anallahu rabbul alamin. Ayat 31, latihan menggunakan tongkat sebagai satu rehearsal, ya, sebelum Nabi Musa bertemu dengan orang yang ingin didakwahkan, iaitu Firaun. Mari kita baca ayat 31. Kita lihat apakah yang dilalui oleh Nabi Musa. Sekali lagi, pernah disentuh sebelum ini, tapi Allah sentuh agar kita ambil pelajaran dalam hidup kita ini. Kena buat rehearsal, Ustaz, ya, kena buat rehearsal, kena buat study, homework kena buat sebelum kita berpencak ataupun membuat performance kita. Ayat 31 bersama Ustaz Tirmizi. Insya-Allah penuh dengan pengajaran-pengajaran, namun begitu diselitkan juga dengan cuitan ataupun hiburan-hiburan, buat hati-hati kita semua. Masya-Allah, tu Al-Quran kita dapat merasai kemanisan. Ada satu kata-kata menyebut bacalah Al-Quran, baca dengan perlahan-lahan. Maksud dia baca dengan tadabbur, baca dengan tengok terjemahan makna. Apatah lagi kalau Quran time kita dapat dibantu oleh Ustaz Fazrul. Kerana apa? Dia kata falan tajid al-halawah illa bi kitabillah. Kerana kamu tidak akan dapat kemanisan melainkan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa manisnya ayat-ayat Al-Quran apabila dibaca dan dihayati, ditadabbur, untuk sama-sama kita amalkan. Ayat 31. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa an alqi 'asak.
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 31 daripada surah Al-Qasas, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang liar, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang selamat. Jadi ini adalah bagaimana latihan yang pernah juga kita sentuh dalam surah sebelum ini. Allah ulang balik, tetapi sudah pastinya ada sudut berbeza yang boleh kita belajar. Apakah yang ada dalam ayat ini? Wa an alqi asak, maka balinglah, lemparkanlah tongkatmu. Allah perkenalkan, terus suruh baling. Tak ada dah intro Ustaz ya. Dah rasa je ini anallah, ada kata ya Musa, ya wahai Musa, ini adalah Allah, balingkan tongkat. Ya ya Musa itu sendiri sudah menakutkan kerana beliau pernah dipanggil namanya suatu masa dahulu ketika beliau sudah terlibat dengan satu kesalahan dan lepas tu melarikan diri. Dan kali ini bila dah nak balik ke Mesir ini, timbul lagi ada satu sumber suara yang tak dikenali boleh kenal kepada Nabi, nama Musa itu sendiri. Maka Allah menyatakan baling tongkat. Ini adalah sesi praktikal kepada Nabi Musa alaihi salam, dan bila dilihat perkara tersebut, ya, ular itu ataupun tongkat itu bergerak-gerak ka'annaha jan, seekor ular, wala mudbiran, ya, maka Nabi Musa pun berpaling dan juga tidak menoleh. Kalau kita perasan di Mesir hari itu pun dah berlaku Ustaz ya. Nabi Musa takut ya, ya taraqab itu dia cuba mengendap-endap itu pasal tak nak orang kenal kepada beliau. Dan kali ini sekali lagi pengalaman mengerikan ataupun menakutkan sehingga beliau berpaling. Apa pelajarannya untuk kita tuan-tuan? Nabi Musa pun ada rasa takut, kita apatah lagi. Tetapi bila ada Allah yang menenteramkan Nabi Musa teruskan perjuangan. Bagi kita, kalau kita ada kebimbangan, bila kita baca ayat-ayat Allah, inilah istilah Ustaz tadi Ustaz ya, pujukan sebagai satu hiburan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada kita yang hidup pada tahun 2022 ini. Maka pada waktu itu bila Nabi Musa takut, terus Allah menyatakan, ya Musa aqbil, berhadaplah. Ya, aqbil itu maksudnya berhadaplah, jangan kamu takut, ya, hadaplah realiti, lebih kurang begitu ya. Pasal kalau kita ada masalah, kita takut, kalau kita tidak aqbil, kita tidak menghadap kepada masalah tersebut, masalah itu tidak selesai Ustaz, tidak selesai. Jadi Allah kata aqbil wala takhaf, ya, kamu kembali balik semula menghadap kepada ular tersebut, jangan takut, innaka minal aminin. Dan inilah antara tema penting dalam surah Al-Qasas ini, kamu adalah di kalangan orang yang mendapat keamanan. Aman daripada apa? Tadi takut rasa macam ini entah tim Firaun kot nak kejar. Kamu aman. Sekarang ada ular ini aman. Bila kamu ambil nanti, dia akan menjadi tongkat balik semula. Dan sudah tentunya bila ada misi Nabi Musa dilantik menjadi rasul ini, banyak cabaran-cabaran yang ada, tetapi kamu adalah di kalangan orang yang mendapat keamanan. Don't worry, ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah latihan bagaimana Nabi Musa dilatih dahulu, rehearsal dahulu sebelum masuk ke gelanggang, dan itu juga yang perlu kita buat setiap hari tuan-tuan. Kita baca Quran ini adalah untuk kita rehearsal Ustaz ya. Rehearsal menghadapi pelbagai ujian-ujian yang ada. Bila kita rasa bahawa banyak sangat cabaran, saya ada perkara-perkara buruk pada masa lepas, tetapi kita tahu bila kita rehearsal kisah ini, kita pun mendapat inspirasi sehinggakan kita tidak akan berpatah, terus maju ke depan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, membawa pada
perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan. Sara ataupun sayara, berjalan pada waktu malam dengan mudah, 27 kali disebut di dalam al-Quran. Inilah yang dirakamkan pada ayat 29 menjelaskan bagaimana keluarga Nabi Syuaib memberi izin dengan redha, dengan senang hati kepada Nabi Musa yang ingin keluar daripada rumah. Tidak pula si ayah mertua, mak mertua sayang sangat pada menantu, tahan-tahan ataupun tahan anaknya. Itu bukan adab bagi seorang bapa mertua ataupun mak apabila anak ingin keluar rumah untuk meneruskan perjuangan. Dan kali ini perjuangannya bukan sekadar balik Mesir, balik kampung, rindu si anak ini Nabi Musa kepada maknya, tetapi lebih daripada itu Allah memimpin untuk berjuang menentang ataupun mengingatkan Firaun. Kita ingin teruskan berehat dahulu. Kita kembali semula selepas ini untuk melihat apakah mukjizat kedua yang kita sudah belajar. Tuan-tuan boleh tuliskan komen di ruang komen di Facebook itu, mukjizat kedua dan apakah perkara tersebut. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang berlimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat 8. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Dia yakni Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan bawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Betul-betul sahabat-sahabat Al-Quran, ayat yang dibaca terakhir ayat 35 muka surat 389 tadi. Tadi Ustaz Fas sebut kita kena raptai, kena rehearsal dulu. Maka sebelum kita baca separuh muka yang kedua tu, saya rehearsal sikit pasal antara ayat yang sangat susah ialah ayat 35 Ustaz Fas. Qala sanashuddu adudaka. Dia tak ada panjang-panjang, lepas tu huruf-huruf ni shin, huruf ain, huruf dad, huruf dal. Maka kita raptai dulu sama-sama bersama dengan saya. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Situ yang payahnya. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita, lidah kita dalam membaca Al-Quran. Sebab tu bila kita baca dengan perlahan, dengan tenang-tenang untuk mendapat kemanisan. Kalau baca laju-laju bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam mana kita nak khusyuk, macam mana hati nak tenang, nak mendapat kemanisan dengan tadabbur ayat-ayat makna-makna yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit kita ambil tajwid dalam masa yang pendek saja untuk kita nak belajar pula pengajaran seterusnya. Jom tengok slide kita. Baik, kita nak tengok tebal dan nipis pada ayat 329. Au jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Yang agak payah sikit, tastalun. Ta nipis, sad mati dalam keadaan tebal.
tastalun. Kesalahan yang mudah berlaku, ta tu ditebalkan kerana masukkan dalam ta. Tastalu la'allakum tastalun. Jadi ta jadi ta juga. Sepatutnya la'allakum tastalun. Nipiskan ta, tebalkan sad. Wa an alki asak. Wa an alki asak. Pendek saja ayat telah bacakan tadi. Kemudian ayat 34 yang akan sama-sama kita baca juga tadi nanti selepas ini, iaitu ayat fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni. Maka dalam potongan-potongan ayat itu bercampur dua-dua, tak akan lari daripada sama ada huruf itu tebal, tafkhim, ataupun huruf itu pun nipis. Maklumlah semalam Ustaz Farah sebut bila ayat-ayat berkaitan dengan hiwar atau perbualan, dialog banyak ni, memang ayat tu agak mencabar, agak tersasul sedikit. Mudah-mudahan sasul pun dapat pahala insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir ya, bagaimana kita membaca tebal tadi Ustaz ya. Ada tebal dan nipis dalam kita membaca ini, dan disiplin ini kita jaga sebaik-baiknya. Tapi biasalah Ustaz ya, ada kadang-kadang perasaan kita yang tersasul tadi itu ya, pada waktu tertentu kita mohon Allah ampunkan dan kita ulang baliklah ya. Kita ulang balik. Jangan pula kita dah tersasul tu kita tak apa jelah kan. Langgar saja kan, bukannya siapa-siapa cek. Memanglah tak ada orang kalau kita baca seorang-seorang, tetapi sudah tentunya ini adalah kalam Allah. Allah menyemaknya, jadi kita nak buat yang terbaik. Baik. Jadi kita ingin meneruskan pada ayat 32 hingga 35 ya. Apakah dialog di antara Allah dan juga Nabi Musa? Itu sebabnya Nabi Musa ni digelar sebagai kalimullah Ustaz ya. Kerana boleh bercakap dengan Allah, dan inilah dialognya yang kita tengok, dan bukan mudah Ustaz ya untuk kita mengucapkan dialog-dialog ini kerana ia amat suci, amat tinggi, dan isinya itu sendiri mempunyai pelajaran yang amat besar. Sama-sama kita teruskan ayat 32 hingga 35. Silakan. Baik, insya-Allah Nabi Musa diberi kalimullah, gelaran kalimullah. Kita dapat gelaran, mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita ahlul Quran, kita dapat berbicara dengan Allah, Allah bicara kita melalui kalamnya insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-32 hingga 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما
ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 32 hingga 35 menyambung kepada dialog Allah kepada Nabi Musa, usluk yadaka fi jaybik, iaitu masukkanlah tangan kamu ke dalam leher bajumu, ya, masuk ke dalam dan keluarkan. Maka apa yang berlaku? Bayda, tangan itu akan menjadi putih, min ghairi su, bukannya cacat, bukannya kerana kekurangan, tetapi itu adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wadmum ilaika janahaka minar rahb, iaitu dakaplah kedua tanganmu itu apabila kamu dalam ketakutan. Maksudnya Ibnu Kathir ada menjelaskan kepada kita bahawa kalau seseorang itu dalam keadaan ketakutan, dia cuba untuk mendakap ataupun menenangkan balik sebenarnya hatinya itu. Fadhanika burhanan, ya, dua itu adalah burhanan. Burhan ini apa tuan-tuan? Ia adalah seperti cahaya matahari, Ustaz, ya. Bila kita ada lampu yang biasa, tapi bila kita ada lampu matahari, maka lampu biasa ni dah tak berperanan dah. Ya. Maka ini adalah dua burhan, ya, dua bukti. Bila katakan ada yang ada ahli sihir, bila dia lemparkan tali dan sebagainya, bila datang cahaya, ia lebih kurang macam lampu biasalah. Datang lampu matahari, habis, ya, akan menerangi. Dan juga mukjizat satu lagi, tangan yang bercahaya tersebut. Kerana teknologi pada waktu zaman Firaun ini ialah sihir, dan mereka tidak mampu untuk menandingi kepada sihir daripada tongkat Nabi Musa dan juga tangan yang bertukar menjadi putih bercahaya. Fadhanika burhanan min rabbika ila fir'aun wa malaihi, ya, ini adalah dua perkara daripada Tuhan kepada Firaun dan juga kuncu-kuncunya, para pembesarnya. Allah memberitahu kepada Nabi Musa, ya, agar Nabi Musa sudah bersedia, ya, kali ini sudah bersedia dengan keluarga, tinggal sekejap tadi itu. Awalnya nak mencari api untuk memanaskan badan, menyelamatkan dan nak balik ke Mesir. Rupanya Allah bagi apa, Ustaz? Allah bagi hidayah bukan sekadar nak balik Mesir, nak balik sampai pergi ke syurga. Dan mencari agar tastalun itu, agar menghangatkan badan, selamat, ya, taklah sejuk dalam ketika di padang pasir tersebut. Allah bagikan kepada mereka keselamatan agar bukan sekadar selamat ke Mesir, tetapi selamat sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itu adalah manusia kadang-kadang dia merancang begini, Ustaz, ya, tapi Allah akan bagi lebih. Betul. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kita bersifat ihsan dalam apa sahaja yang kita buat. Allah akan membalas dengan lebih ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka Allah menyatakan pada Nabi Musa di hujung ayat 32, innahum kanu qauman fasiqin, mereka itu adalah kaum yang fasik. Bila Allah dah beritahu begitu, dah tahulah, Ustaz, kan? Bila Allah beritahu itu, dah tahu dah itu ada misi, bukan sekadar ikut latihan, ya, pergi ceramah, dengar latihan kemudian duduk saja, bukan, tetapi ada misi. Misinya apa? Qauman fasiqin, ya, bawakan dua bukti ini, dua burhan ini untuk bertemu dengan mereka dan jelaskan kepada mereka. Apakah respon daripada Nabi Musa? Ayat 33, Rabbi inni, qala Rabbi inni, Tuhanku, aku ini pernah membunuh minhum nafsan, daripada kalangan mereka itu satu nyawa, iaitu peristiwa yang kita sudah belajar sebelum ini. Fa akhafu an yaqtulun, dan aku khawatir mereka akan membunuhku. Ya, bila dahlah nak balik kampung, rindu, Ustaz, ya, tapi di kampung itu ada Pak On. Ya, takut nanti kalau Pak On dia punya geng-geng dia ini akan membunuh. Jadi misi telah diberikan kepada Nabi Musa, latihan sudah diberikan, tetapi masih lagi ada sesuatu dalam dirinya, trauma kepada perkara-perkara yang lepas. Dan Nabi Musa menyatakan, wa akhi Harun huwa afsah minni, kan, bahawa Nabi Harun, abang Nabi Musa ini, dia lebih fasih daripada aku, lisanan. Adakah Nabi Musa nak mengelak, Ustaz? Ayat 34 kita baca sekali lagi untuk kita melihat macam mana Nabi Musa berdialog. Adakah kerana aku ni dah ada buat masalah, ada orang lebih lancar lagi lidah daripada saya rasa. Kita baca dulu ayat 34. Okey, jom kita nak baca ayat 34. Kita bersihkan hati kita, kita wangikan mulut kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayat 34. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Pun boleh tahan juga ayat ni ya. Dia punya sebutan-sebutan tu mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuskanlah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Apakah jawapannya tuan-tuan? Adakah Nabi Musa bila dah cakap dia pernah membunuh Ustaz ya? Pernah membunuh dan dia takut nanti kena bunuh balik oleh tentera Firaun nanti, dan juga ada orang yang lebih fasih daripada Nabi Musa iaitu abangnya Nabi Harun. Rupa-rupanya bukannya Nabi Musa nak mengelak bila beritahu dua perkara tersebut. Ya, Nabi Musa kata apa? Fa arsilhu ma'i. Ya, tolonglah Allah, bagilah, hantarkanlah dia Nabi Harun itu bersama denganku. Pelajaran untuk kita apa tuan-tuan? Bila kita diberikan sesuatu tugas, kita tahu ada orang lebih pakar, ada lebih fasih, ataupun kita ni adalah track record yang tak baik, tetapi bila Allah beri kita peluang untuk berbuat baik, apakah yang perlu kita buat? Ambil tanggungjawab tersebut. Tapi kalau perlukan bantuan, minta Allah bantuan tersebut. Bukannya tak apalah saya serahkanlah pada orang lain ni kan. Kerana itu adalah seperti Bani Israel yang kita pernah belajar daripada surah Al-Baqarah. Dia cuba untuk mengelak, tetapi Nabi Musa tidak mengelak. Nabi Musa cuba untuk berdoa pada Allah, ya Allah tolong bagi denganku dianya iaitu Nabi Harun ridaan. Apa maksud ridaan? Ridaan ini kalau kita ada meja Ustaz ya, meja macam goyang-goyang tu, kita biasanya kita alihkan dia dekat dengan dinding. Pasal dinding kan kuat kan. Jadi kita letakkan dinding, jadi meja tu jadi kuat. Itu namanya ridaan. Ya. Maksudnya apa? Bila Nabi Musa ini ada isu belakang tentang pernah membunuh dan juga tidak fasih, bila dia diletakkan dekat dengan Nabi Harun yang fasih, maka ini akan menyebabkan beliau akan terus boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Yusaddiquni, ya, iaitu untuk dia membenarkan aku. Pasal apa? Pasal dalam keadaan orang lain semua akan mendustakan Nabi Musa, ya, kerana dia ni pernah bunuh lah, dia ni pernah duduk istana, dia ni tak berapa lancar cakap, tetapi ada orang yang akan support, yang akan sokong kita, meneguhkan perjalanan hidup kita. Pelajaran untuk kita ialah kita kena cari orang-orang yang meneguhkan kita dalam berbuat kebaikan. Contohnya Nabi Muhammad ada Khadijah Ustaz. Ya. Sentiasa sokong kan, menjadi dinding kepada Nabi kalau waktu Nabi ni bergegar ketika peristiwa Iqra, wahyu turun. Maka kalau pasangan kita kalau boleh jadilah ridaan ini tadi. Ya, tulang kalau belakang Ustaz ya, tulang belakang. Itu lebih tepat Ustaz ya, tulang belakang. Bukan sekadar dinding ya, bukan bersandar aja, tapi tulang belakang. Ini yang dicontohkan. Dan ada Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu apa-apa Nabi buat saja dia benarkan. Allah. Ya, kita kena cari orang gitu. Kita jangan cari orang yang sikit-sikitnya nak komplain, nak komen kan. Lepas tu ini nak cukup baik konon baru Quran Time 2 episod dah nak jadi ustaz. Orang begini kita jauhkan tuan-tuan. Jauhkan. Ya, kita kena minta daripada Allah, inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa ada rasa takut didustakan, sama macam kita jugalah Ustaz ya. Nabi Muhammad ada Khadijah, ada Abu Bakar, itulah tulang belakang yang akan meneguhkan lagi, keep it up. Don't give up. Teruskan perjuangan. Maka Allah jawab macam mana? Ayat 35. Ayat 35 Ustaz dah baca tadi, tapi kita nak baca lagi Ustaz. Ya, pasal apa? Pasal Nabi Musa ni dia sadar. Dah kuat dah. Tapi Allah kata Allah akan kuatkan lagi lenganmu itu, ya, dengan apa? Bi akhik. Maksudnya fizikal sahaja tidak cukup, tetapi perlu dengan Nabi Harun yang akan membantu meneguhkan, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa perjuangannya. Ayat 35
Kita baca sekali lagi. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 35 ya. Auzubillahi minasyaitanir. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma biayatina antuma fala yasiluna ilaykuma biayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Sadaqallahul azim. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Betapa Allah menjawab ya permintaan daripada Nabi Musa. Banyak kali ya dalam Madian pun Nabi Musa minta, ketika dah berada nak melakukan misi, Nabi Musa berdoa lagi. Ini sunnah untuk kita banyak berdoa bila kita ada masalah emosi kita, terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah beri? Allah kuatkan kepada lengan kekuatan Nabi Musa itu dengan bi akhik ya. Itu sebabnya tulang belakang amat penting kita cari dalam kita nak melakukan kebaikan. Tak boleh seorang-seorang. Kadang-kadang seorang-seorang tu ada sahaja perkara-perkara manusia Ustaz ya. Manusia bila ada rasa takut, ini manusia. Kita bukan malaikat ya. Jadi Nabi Musa menunjukkan contoh itu, tetapi Nabi Musa minta Allah berikan Nabi Harun. Wa naj'alu lakuma sultanan ya, Allah berikan sultan, kekuasaan, fala yasiluna ilaikuma, mereka tidak dapat menyentuh kamu. Salah satu sultan yang ada itu keselamatan yang diberikan, mukjizat yang diberikan. Zaman kita ada Ustaz, kita ada sultan namanya Al-Quran. Ya, bila kita bersama dengan Al-Quran ini, kita pegang betul-betul, maka insya-Allah orang lain tak boleh mencapai ya kepada kehebatan Al-Quran itu sendiri. Syaratnya kita mesti sama-sama mengamalkan isi kandungnya. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Satu motivasi daripada Allah SWT, latihan di atas di tua itu, kalau kamu berdua bersama kamu mengikutinya kepada ayatina, kebesaran ataupun mukjizat ini, iaitu dengan tongkat, dengan tangan menjadi putih tadi itu, kamu pasti menang. Zaman kita macam mana tuan-tuan? Kepada Nabi Muhammad, kalau kita bersama dengan Al-Quran ini pasti menang. Dan inilah motivasi kepada ketakutan, kebimbangan Nabi Musa, dan mereka sudah bersedia untuk melakukan misi berhadapan dengan Firaun di Mesir. Apakah yang berlaku? Kita akan saksikan esok, tapi kita lihat dahulu resolusi pada hari ini. Kita perhatikan. Yang pertama, sentiasa prihatin menjaga keluarga, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa pada ayat 29. Mengakui kesilapan dan terus memperjuangkan kebaikan, bukannya makin tarik diri ataupun kendur dalam perjuangan. Dan yang ketiganya, berpasukan dalam menyebarkan kebaikan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan untuk kami meneruskan kehidupan kami dalam perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, bila sumber kekuatan kepada kami, Ya Allah, kurniakanlah kami, isteri-isteri, anak-anak yang sentiasa menjadi sumber kekuatan kami, yang sentiasa memberi semangat, motivasi kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang bila kami sentiasa bersamanya, Ya Allah, kami mengingati-Mu, Ya Allah, kami menjadi taat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami lidah yang fasih dalam berbicara, Ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami dan sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Bila kebaikan sesungguhnya kepada kami, Ya Allah, kami hanya mengadu kepada-Mu, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan memakbulkan doa kita untuk terus kita bertanggungjawab meneruskan perjuangan Ustaz ya. Dan kita tidak menyerahkan pada orang lain ataupun kita mengelak, tetapi kita mohon Allah kuatkan kita. Inilah yang kita ingin bina, generasi bertanggungjawab
dalam tabung gerakan Al-Quran, ya, sumbangan tuan-tuan untuk kita melahirkan masyarakat yang ada tanggungjawab dan meneruskan perjuangan nilai yang baik agar kita terus melawan kepada perkara-perkara yang mungkar. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok, dan terus kita akan melihat adakah Nabi Musa kata dia tak fasih, akhirnya diserah pada Harun untuk bercakap, ataupun sebenarnya Nabi Musa masih lagi bercakap, berdialog dengan Firaun. Kita nantikan esok My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.